Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Pada hari Jumaat, Masya Allah, kita mengambil manfaat berkatnya hari Jumaat ini dan hari terakhir hari tasyrik. Jadi kita masih kedengaran laungan takbir, kita masih lagi tahu di mana-mana ada pelaksanaan ibadah korban, okay? Jadi inilah indahnya bulan Zulhijjah. Subhanallah. Nanti ke depan kita tak tahu lagi tahun depan kita dapat meraihkan Zulhijjah ataupun tidak, yang penuh dengan syiar-syiar Islam di dalamnya. Jadi rugilah orang yang tidak mengambil cakna, orang yang tidak mengambil tahu akan indahnya bulan Zulhijjah. Saya ulang, hari ini Jumaat yang penuh berkat Sayyidul Ayyam adalah hari terakhir hari tasyrik. Apa hari tasyrik tu? Hari yang diharamkan kita berpuasa kerana di dalamnya masih ada hari-hari penyembelihan korban. Allahu Akbar. Tirulah sungguh-sungguh bagaimana takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menerima perintah Allah. Sembelih anak kesayangan. Lama dah mengharapkan anak, tak dapat anak, tiba-tiba dapat anak. Handsome, bijak pula kan sahabat-sahabat, disuruhnya sembelih. Tak memikirkan nak lari tang mana ni, perintah Allah ni aku tak boleh nak buat ni, nak kelentong tang mana, nak cengkelat tang mana ni. Tak boleh, perintah Allah tetap dilaksanakan dengan tawakal tu ala Allah. Buat je, aku serah pada Allah. Tahulah Allah nak buat, nak balas macam mana. Sebab tugas kita ni hanya just do it. Buat je, usaha je. Allah yang akan tentukan hasil. Setelah dengan takwanya, tingginya tawakal itu, beritahu kepada anak. Anak kata, ayah pasti akan mendapati aku adalah orang yang sabar. Masya Allah, bila ayahnya betul dalam beragama, merasa dirinya bertuhan, bukan menuhankan diri, bertuhan. Hebat mana pun aku adalah hamba, serahkan kepada Allah. Maka akan pindah rasa bertuhan itu juga kepada anak, zuriat, keturunannya. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, rupa-rupanya bila kedua beranak ini ikhlas mengamalkan, menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Walaupun logik akal manusia ni macam pelik dah, takkanlah Allah tu zalim ke suruh macam ni. Allah nak try test iman kita je. Takkan berlaku lagi peristiwa macam tu pada kita. Tapi hari ini kita melalui pelbagai ujian. Adakah benar-benar kita balik kepada Allah yang menghantarkan ujian dan menyuruh kita menyebut setiap musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sahabat-sahabat, kita masih dalam pandemik ini. Semalam angka 13,000 lebih, sangat menakutkan. Jadi janganlah kita hanya memandang angka yang semakin tinggi itu, fokus kepada angka sembuh yang semakin ramai insya-Allah, dan angka yang sudah pastinya tidak berdua, tidak berpasangan, dia tunggal, yakni Esa, itulah Allah. Besarkan Allah, besarkan Allah. Okay, sebab itu saya fikir sahabat-sahabat, kenapa Allah gerakkan hati untuk membuka kitab La Tahzan, ayat demi ayat, perenggan demi perenggan. Ustazah tak tinggal satu pun. Ustazah berazam untuk istiqamah, kulit ke kulit, untuk menamatkan kitab ini. Sama ada pandemik berakhir atau tidak. Ustazah dok buka kitab tebal-tebal ni, nak sangat ke pandemik ni berlangsung sampai kitab ni bermuka surat 600 lebih sahabat-sahabat? Kita kalau boleh bukan 600 sehari lagi nak PKP ni. Kita tak nak hatta 6 hari, 6 jam pun kalau boleh kita tak nak. Tapi jom isi dengan La Tahzan. Jangan bersedih walau apa pun ujian cabaran yang datang dalam hidup kita. Sebabnya ramai tafsiran para ulama yang hebat-hebat. Ujian yang kita rasa besar hari ini,
sebenarnya adalah sebagai satu persiapan untuk Allah menghantarkan ujian yang lebih besar. Jadi jom kita persiapkan jiwa kita, minda kita dengan apa yang dinasihatkan oleh para alim ulama. Dr. Aid Al-Qarni menulis dalam kitab La Tahzan. Hari ini sahabat-sahabat sampai kepada muka surat 20. Yes, siapa sahabat kita yang dah ada kitab tu, dia siap tulis muka surat 20, tajuk yang ke-11. Harap Ustazah tak tersilap dalam menulis tajuk muka surat saya tak tulis kot tadi kat atas tu. Okay, dan sesiapa yang nak memiliki kitab ini dan istiqamah, cumanya Ustazah tak bolehlah nak tetapkan waktu tepatnya pukul berapa, but every day boleh ulang siar kalau kita tak dapat live pun, insya-Allah. Tidak ada satu tajuk pun yang akan saya skip, semuanya. Jadi kita sama-sama belajar daripada isi kitab ini. Hari ini dah sampai tajuk yang ke-11. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Oh, baca pun dah tenang hati. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat kita duk biasa ulang dalam solat kita, yang duk memilih baca ayat ini, inna ma'al usri yusra, sampai 2 kali pengulangan ayat ini. Maksudnya menceritakan Allah sangat menjamin dengan sulit yang datang hari ini, dengan sulit yang Allah datang. Bila Ustazah sebut sulit yang datang hari ini, kita tahu apa masalah ujian yang sedang ada dalam kehidupan kita. Tak mungkin sama dengan orang lain sebab Allah menguji kita mengikut kemampuan kita masing-masing. So saat kita sebut sesungguhnya setelah kesulitan, kita nampak sulit yang ada pada diri kita, keluarga kita, siapa sahaja yang sedang diuji, sahabat. Kita jangan fokus kepada kesulitan itu, tapi jaminan Allah ada kemudahan. Ada kemudahan. Alamak, Ustazah Asma call sekejap. Assalamualaikum Dinda, tengah live sekejap, nanti agak telefon balik sorry. Kami ada benda yang sedang hangat diperbincangkan, sahabat-sahabat, Masya Allah. Okey, sampaikan dah terhilang dah. Dia kalau nampak Ustazah Asma Harun call, nampak Ustazah Hafizah Musa call, saya menganggap macam rindu sahabat-sahabat, kisah para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ketaatan mereka ni kalau dipanggil oleh Rasulullah tak ada kata no. Cepat-cepat pergi. Allah taatnya mereka. Ustazah tidak memandanglah kita punya asatizah ni tahap level Rasulullah. Tak, wallahi tidak. Tak ada siapa pun di kalangan kita layak macam tu. Tapi maksudnya kalau mereka ni call macam mak Ustazah telefon lah, rasa berdosanya lah kalau tak jawab dulu. Jadi minta maaf lah sahabat-sahabat. Sebab kita sama-sama sedang membincangkan hal-hal dakwah yang berlaku di negara kita ni. Baik, sekarang kita tengok. Wahai manusia. Nak baca yang pertama ni sahabat-sahabat. Jom kita tag kawan-kawan kita, share. Sebab Ustazah rasa terkesan sangat. Wahai manusia, setelah lapar ada kenyang. Setelah haus ada kepuasan. Setelah berjaga malam ada tidur nyenyak. Dan setelah sakit ada kesembuhan. Setiap yang hilang pasti ketemu. Dalam kesesatan akan datang petunjuk. Dalam kesulitan ada kemudahan. Dan setiap kegelapan akan terang benderang. Sahabat, kita baca perenggan pertama ni, kita dah rasa macam Allahu Akbar. Terasa dibelai-belai, dipujuk-pujuk. Ustazah dah kehilangan ibu, tahun ketiga dah tak beraya dengan ibu. Tapi bila baca kitab La Tahzan ni, macam mak kita bercakap, sahabat-sahabat. Halah, biasa je. Lepas lapar ada kenyang. Orang sakit pasti sembuh. Haus minum air, hilanglah haus. Dapat kepuasan. Macam tu cara mak Ustazah bercakap. Masya Allah, tabarakallah. Jom sahabat, kita gunakan kitab ini sebagai satu penasihat dalam rumah kita. Kalau nak harapkan baca seorang-seorang, memang duk jadi hiasan dalam almari lah kan. Jom kita baca sama-sama setiap hari di page Ustazah Muzayyanah. Boleh Baik. Ayat Allah dalam Al-Maidah 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indih. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya.
Allah pasti akan menghantarkan Al-Fath, kemenangan. Sahabat-sahabat, sampaikan kabar gembira kepada malam hari bahawa sang fajar pasti datang mengusirnya dari puncak-puncak gunung dan dasar-dasar lembah. Ada orang yang happy di siang hari, tak payahlah malam ya Allah. Macamlah kita ni boleh menahan datangnya malam. Malam tetap akan datang. Ada orang yang derita di malam hari penuh dengan tangisan, air mata. Tak sabar nak tunggu siang hari. Tak payah nak menjemput dengan segera. Tetap Allah bagi 24 jam yang perjalanannya Masya Allah telah diatur oleh Allah. Sahabat-sahabat, kita sama sekali tidak ada kekuasaan untuk stop ujian kita pada hari ini juga. Nak settle hari ini juga. Allah nak tengok kita berusaha lagu mana untuk kita berdepan menempuh ujian yang Allah hantarkan pada kita. Allahu Akbar. Kepada orang yang dilanda kesusahan, bahawa pertolongan akan datang secepat kilat cahaya dan kerdipan mata. Bacanya ada orang marah. Bohong, mana ada saya dalam ujian ni sekerdipan mata datang pertolongan Allah. Sahabat, sebab kita mengira mengikut kalkulator kita atas dunia. Kita tak mengira mengikut kira-kiranya Allah. Kita rasa macam lama sangat di sisi Allah, macam sekerdipan mata je benda tu. Sahabat-sahabat, kalau tidak saat Nabi SAW masih ada, belum wafat lagi, Nabi dah sebut dah kalimah, tak lama lagi nak kiamat. Dunia ni sekejap, bahasa-bahasa begitu kan. Seorang yang tidak beriman akan kata, dari dulu lagi duk kata nak kiamat, tak kiamat-kiamat pun. Itu orang yang mencabar-cabar Allah. Sebab memang pada pemahaman sahabat-sahabat dirahmati Allah, para alim ulama menegaskan kepada kita, dunia ni sebentar je, sekejap je, hanya antara azan dan iqamah kehidupan kita ni. Bukan lama mana. Ada surau yang 5 minit lepas azan baru solat. Ada surau yang 10-15 minit. Bukan lama mana. Tapi kita terasa terlalu lama sebab kita fokus kepada sulit itu. Kita tak fokus kepada nikmat yang dijanjikan Allah saat kita berpanjang-panjangan hidup. Hayat tanpa wafat. Bila? Di akhirat. Kepada orang yang ditindas bahawa kelembutan dan dakapan hangat akan segera tiba. Allahu Akbar. Saat kita menangis masa kita usia kecil dulu sahabat, siapa yang datang mendakap kita? Siapa yang memeluk erat, yang menekan ubun-ubun kita dengan penuh kasih sayang? Mengusap ubun-ubun kita dengan penuh kasih sayang, cium kiri kanan pipi kita. Ibu kita, mak kita tahu apa derita jiwa kita. Ini Allah yang jauh lebih tahu. Jangan pernah kata Allah tu zalim. Jangan pernah kata Allah tak tahu, aku tak mampu nak tempuh. Allah dah habak awai-awai dah dalam Quran. Aku takkan bagi satu ujian ni kalau aku tahu hampa tak mampu untuk menanggungnya. Sebab tu jangan mencabar Allah lagi. Pasal apa ujian saya tak sama dengan ujian orang tu Ustazah? Kalau saya diuji macam tu setakat anak sakit okey lagi, saya boleh tempuh. Jangan. Allah beri pada dia tu, Allah tahu dia mampu. Allah beri padamu pasien macam ni punya ujian, Allah tahu yang kita ni mampu. Allahu Akbar. Dengar elok-elok. Kalau Ustazah Idrus dia kata apa, dengar molek dah. Kan? Saat anda melihat hamparan padang Sahara yang seolah memanjang tanpa batas, ketahuilah. Apa maksud? Saat anda melihat hamparan padang Sahara, macam padang jarak, padang terkukur, kita tengok nun jauh sayup pandangan mata kita, macam tak nampak satu pokok apa pun, padang pasir sahaja. Ini gambaran saat anda melihat hamparan padang Sahara yang seolah memanjang tanpa batas. Macam kita tak jumpa mana hujung pangkalnya, sayup mata memandang. Kan sahabat-sahabat? Ketahuilah bahawa di sebalik kejauhan itu terdapat kebun yang rimbun penuh hijau dedaunan. Yang kita nampak di mata kita sayup di padang Sahara tu, cuba teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan, anda akan bertemu. Sahabat-sahabat, Ustazah juga adalah ejen menjual buku Ustazah Basikal. Ada pernah baca Ustazah Basikal yang 2 buku tebal? Masya Allah, dalam pengembaraan mereka, subhanallah, Ustazah Adila, Ustazah Basikal ni menggambarkan dirinya seperti dalam pengembaraan Ibnu Battuta. Ustazah pun baca kisah tu, Masya Allah. Bila dia nampak, bang, macam tak ada pokok je, macam tak ada penempatan orang, tak apa, kita kayuh lagi, ke depan tu mesti ada.
Ya Allah, yakinnya dengan kehendak Allah, yakinnya dengan pertolongan Allah. So walau sejauh mana sayup mata kita memandang, teruskan perjalanan. Ketahuilah bahawa di sebalik kejauhan itu terdapat kebun yang rimbun penuh hijau dedaunan. Ketika anda melihat seutas tali meregang kencang, seutas tali meregang kencang, ketahuilah bahawa tali itu akan segera putus. Maksudnya apa? Saya dah stres sangat Ustazah, overload dah ni. Contoh kan, macam tali yang regang kencang. Sabar, akan terputus. Maknanya sahabat-sahabat, akan kendurlah satu ketika. Benda yang menstreskan anda tu akan selesai. Caranya bagaimana kita, sang pemilik hati ini, pemiliknya adalah Allah, tapi berada dalam rongga jasad kita. Hati kita mengarahkan, hey, jangan stres ni sampai nak bunuh diri. Jangan stres ni sampai nak merampas hak orang. Jangan stres ni sampai nak salahkan orang tu, orang ni tak betul. Jangan. Ini juga merupakan sesuatu yang Allah datangkan akan berakhir. Pasti akan berakhir. Sahabat-sahabat, bila kita membaca ni, sahih lah ya Allah. Bukan aku tak pernah tengok, bukan aku tak pernah bermusafir, berjalan, tiba-tiba kelapa sawit, semua. Hujung tu cantik pula, nampak pokok-pokok yang indah, sahabat-sahabat. Bukan mesti sama je dunia ni. Pasti up and down, kan? Kita akan berada di atas, kadang berada di bawah. Mana boleh kita nak menuju satu tempat, statik je tayar kereta kita, roda basikal kita. Tak mungkin. Dia mesti akan berputar, berpusing. So hari ni kita dapat bahagia, biasa je besok kalau kita dapat derita. Dan derita ini pasti akan berakhir bertemu semula dengan bahagia. Sebab itu keikhlasan menempuh, sabar itu adalah kunci paling utama. So jangan marahlah bila kawan-kawan mai pujuk kita, sabarlah, mesti ada hikmah. Jangan nak rasa nak lempang je orang tu. Sebab Dr. Aid Al-Qarni pun menyatakan macam ni. Dan sabar itu bukan perintah sahabatmu, duhai sahabat. Sabar itu adalah perintah Tuhanmu. Perintah Tuhanmu, apa sahaja tentang perintah Tuhanmu. Ada mu yang solat ni, sahabat-sahabat Ustazah yang solat ni kata, tak payahlah solat, penat je solat, bukan dapat apa-apa pun. Berani cakap lah. Kita dah ada jawapan di hati aku, tak solat akan diazab. Kita dah ada dah jawapan tu di hati. So sama juga kita menempuh ujian ini, Allah berkehendak ujian tu ada dalam diri kita, sampai kepada kita. Siapa kita untuk menafikan, sahabat-sahabat? Tempuh, dah azan, solat je. Dah diberi ujian, tempuh je. Cakap macam senang kan sahabat? Tapi ini nasihat daripada kitab Al-Tahzan. Masya Allah, tabarakallah. Setiap tangisan akan berhujung dengan senyuman. Kita pelik kadang-kadang anak-anak kita kan bergaduh adik-beradik. Hampa ni bila bergaduh macam ayam dengan kucing. Kan Mak Ustazah dulu kata musim-musim korban ni, minta maaf sebut, bagi je makan dot-dotnya lembu tu. Na'udzubillah, dengar pun ngeri sahabat-sahabat. Anda fikir sendirilah apa benda dot-dotnya lembu tu Ustazah. Tu anak-anak yang suka dok bergaduh sahabat tu, bagi makan benda lah tu. Ya Allah, ngeri. Kita ni ngeri, tak tahulah betul orang tua betul ke tidak, saya tak kaji. Tapi bila dengar je mak cakap macam tu, baik aku senyap. Tak nak nanti kau mak potongkan benda lah binatang korban tu bagi makan kat kita, buat nasi masak lemak ke apa, tak lalu kita. Mak duk musik lah kot kan, gaduh adik-beradik bagi makan benda lah tu, na'udzubillah. Kan jawapannya sahabat-sahabat, bila setiap musim korban saya teringat, duk gaduh adik-beradik sangat, tapi sekejap lagi duk bergurau senda lagi, duk ketawa-ketawa lagi. Itulah ukhuwah yang dikehendaki. Memang mustahil lah tak ada hubungan suami isteri sedangkan lidah lagi tergigit kan. Allahu Akbar. Sebab itu buku ni kata, setiap tangisan akan berhujung dengan senyuman. Ketakutan akan berakhir dengan rasa aman. Sahabat, melihat senario pandemik ini berlaku di negara kita, Ustazah terkesan dengan satu WhatsApp video yang kadang-kadang bila sempat kita tengok juga. Mereka mempamerkan sejarah yang dulunya negara pernah kena ancaman ekonomi jatuh begitu dahsyat, merudum teruk kan, penyakit-penyakit yang pernah wabak sampai macam kita ni, dahsyatnya ujian-ujian. Tak lama lepas tu bangkit semula. Siapa jangka ekonomi Malaysia yang begitu buruk teruk masa tu boleh naik semula, disebut-sebut balik di dunia. Jadi kita nak sebut apa? Semuanya tu akan berakhir. Tapi hari ini kita kena tempuh dulu.
Sebab roda berputar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita yakini itu, kita akan melaluinya dengan penuh ketenangan. Sabar menunggu hari kemenangan. Dan kegelisahan akan sirna oleh kedamaian. Ya Allah, lembutnya pujukan untuk hati kita kembali tenang. Kobaran api tidak mampu membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat kisah Nabi Ibrahim nak dicampakkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Bagaimana Allah ni makhluknya, bukan kita manusia, binatang, tumbuhan saja. Api itu pun juga makhluknya Allah, yang dicipta oleh Allah. Memang sifat api ni membakar, panas, melecur, hancur tubuh. Tapi kalau Allah berkehendak, hei api, sejuklah engkau, jangan engkau membakar akan tubuh Ibrahim. Api yang panas tu dimasuki oleh Ibrahim, sahabat-sahabat, tak terbakar tubuh Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim menjadi sejuk di dalamnya. Bardau wa salaman ala Ibrahim, menjadi selamat Ibrahim berada di dalamnya. Kita bukan Nabi Ibrahim, jangan nak cuba-cuba. Buka zagi masak tengah hari, duk malas menjerit dengan suami tak nak tolong, kita letak tangan atas itu. Akulah keturunan Ibrahim. Jangan. Kompom hospital pun dah penuh sekarang ni, tak ada siapa nak rawat tangan kita. Pergi cari sendiri penyakit pasal apa? Kan, minta maaf sebut sahabat-sahabat. Okey. Itu yang ada dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Bardau wa salaman, kesejukan dan keselamatan. Padahal sifatnya api ni kepanasan, dan tidak ada selamat orang dalam api tapi Allah. So hari ni kita diuji apa pun, ya Allah, macam mustahil je nak settle masalah aku ni. Balik ya Allah, kalau Ibrahim boleh jadi sejuk, dibakar di dalam api, engkau boleh bantu untuk selesaikan masalah aku ni. Kita duk minta sampai tara api sejuk membakar Nabi Ibrahim, aku pun boleh macam tu. Tapi takwa kita ni level Ibrahim ke? Sahabat, Allah perintahkan banyak benda yang kita kata no, tak nak, nafsu aku tak suka. Ibrahim tak banyak cakap, anak aku itulah satu-satunya. Allah perintahkan macam ni. Sebab tu sahabat, tak pelik lah macam mana cara pertolongan Allah kepada para rasul kita luar biasa. Kita tak mungkin capai level para rasul, tapi yakinlah bila kita menjadi orang beriman, pasti akan ditolong Allah. Allahu Akbar. Apa lagi? Lautan luas tidak kuasa menenggelamkan kalimur Rahman. Siapa kalimur Rahman? Nabi Musa alaihissalam. Itu tidak lain kerana suara kebenaran yang kuat berkata dalam surah Asy-Syu'ara ayat 62. Oh, syoklah kitab ni kan, kita jadi yakin semua ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Rabbku, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Rabbku besertaku. Inna ma'iya rabbi. Yakinnya Musa ni antara seorang rasul yang nampak ada kekurangannya. Itulah bahasanya tidaklah selancar, sefasih para rasul dalam kalau kita sebut berceramah lah sahabat-sahabat. Tapi tengok macam mana dia nak mendepani manusia durjana seperti Fir'aun. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Rabbku besertaku. Sayahdin, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Sangat yakin. Kalau kita macam Ustazah cakap dengan sahabat-sahabat, jom kita amal. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ustazah sebut di TV Al-Hijrah sebagainya ayat tu. Ada pula yang PM tepi ayat pengasih kan Ustazah, ayat pengasih. Pasal apa jadi ayat pengasih pula ni? Ini Allah mengajar Rasulullah suruh cakap macam ni bila berdepan dengan kaumnya. Kalau benar-benar engkau cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah akan daku. Daku ni siapa? Rasulullah, yang akhlaknya luar biasa. So kita nak jadikan ayat tu ayat pengasih, tak malu ke? Maksud kan, Ustazah saya nak tu konon-konon Ustazah Zai belum berjodoh, konon-konon kan sahabat. Mengimpikan suami yang soleh, suami yang ahli syurga ni. Ustazah saya memang mendambakan suami yang macam tu. Contoh sahabat-sahabat. Lepas tu dia pun amal ayat pengasih. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah daku, ikutlah daku. Ingat minyak senyonyong ke apa?
Ikutlah daku tu, cuba berakhlak sepertinya Nabi. Tak payah sebut macam Rasulullah, sebiji akhlak Rasulullah. Kita bagi contoh macam ni saja. Lelaki-lelaki yang hafal Quran, contoh kan, sahabat-sahabat, bukan mudah dapat 30 juzuk Quran ni. Kan ada ramai juga al-hafiz tetapi tidak beramal dengan Quran yang sepatutnya ada di dalam dada dia, berakhlak seperti Al-Quran. Tapi maksud yang Ustazah cakap ni, kalau dia dapat hafaz dan amal akan isi Quran tu, tak payah dia pergi ngorat anak dara orang lah. Tak payah dia pergi ngending-ngending dekat bakal-bakal mak pak mentua, tak payah. Pasal apa sahabat? Dengan Quran yang dia jadikan pegangan dalam hidup, orang akan mengelilingi dia, akan jatuh cinta dengan dia kerana dia hidup berakhlakkan seperti mana Aisyah bila menceritakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran, penuh dengan kemuliaan. Jadi kita tak payah nak menjual-jual diri kita sangat. Lamarlah aku, godalah aku, na'udzubillah. Tapi kita berakhlak sepertinya akhlak Nabi SAW, orang akan berkerumun. Tak payah anak dara orang minta dijadikan isteri kepada sang suami tu. Sahabat-sahabat, mak-mak dia kahwin dengan anak makcik boleh. Makcik sejuk mata lah tengok hang muka macam ni. Subuh-subuh dah ada dekat masjid. Subhanallah. Mak pak mentua, kalau mak pak mentua dah jatuh cinta kat kita, sahabat, mudahlah, makin gemuk lah kita ni. Duk makan mak mentua, pak mentua sayang sungguh kan. Ada sikit je ona dalam rumah tangga, mak mentua akan kata, hang kot salah, mak tengok laki hang tu bagus je. Macam tu. Minta maaf, gurau-gurau. Tapi nak bagi faham ni ayat ni, sahabat-sahabat, sayahdin, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Allah akan tolong yang dalam ni betul-betul lurus untuk mencari redha Allah. Sebab tu dalam kita diuji apa pun sahabat, siapa aku di sisi Allah, itu paling penting. Bukan pasal apa orang tu buat kat aku, pasal apa orang pedajai aku macam ni. Kita sibuk bercerita tentang orang, kita tak akan dapat jawapan. Mesti ada sebab Allah uji kat aku ni. Apa yang Allah nak letakkan, Allah nak angkat ke darjat aku di sisinya, ya Allah. So macam mana aku meletakkan Allah di hatiku, bagaimana aku nak handle masalah ni supayanya aku sentiasa dalam redha Allah. Ini yang sepatutnya sahabat-sahabat. Okay? Baik, kita sebutkan lagi. Ketika bersembunyi dari kejaran kaum kafir dalam sebuah gua. Allahu Akbar. Bila baca perenggan ni, Ustazah teringat bawa jemaah umrah berada di kaki Jabal Thur. Sahabat-sahabat, Ustazah tunjukkan ke atas tu, kita tak larat nak daki. Siapa nak mendaki atas tu, Ustazah tinggal terus. Kan? Sebab tinggi tu, kalau Gua Hira boleh lagi lah nak tunggu, Jabal Rahmah tu boleh lagi lah nak tunggu, Jabal Thur ni jangan duk naik lah. Pasal apa? Kita banyak lagi tempat nak ziarah ni. Apa ada atas tu Ustazah? Nabi SAW dalam peristiwa hijrah ke kota Madinah, Allahu Akbar, sahabat-sahabat bersembunyi di dalam Jabal Thur. Apa yang disebutkan Nabi Muhammad SAW yang maksum, terpelihara dari maksiat, mengkhabarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Ustazah kalau berada di kaki Jabal Thur mesti menangis bila bercerita tentang sirah. Sebab apa? Sahabat-sahabat, para duyufur rahman, Ustazah sebut macam tu. Ketika Nabi SAW bersembunyi di dalam Jabal Thur itu, Allahu Akbar, musuh, kaki musuh dah berada di hadapan gua. Nampak dah kaki musuh berada di hadapan gua. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, matilah kita. Bahasa macam itulah, matilah kita. Musuh dah sampai dah nak bunuh kita ni, ya Rasulullah. Bergetar tubuh Abu Bakar bila Muhammad sebut, la tahzan, innallaha ma'ana. Apa kata Abu Bakar? Kalimah yang keluar daripada lisan Nabi tu seolah-olah menyerap masuk ke setiap pembuluh darah Abu Bakar. Tiba-tiba datang rasa kuat, datang rasa yakin. Kitab ni bertajuk La Tahzan. Sambungan ayat dalam surah At-Taubah menyebutkan La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, kaki musuh duduk kat depan. Kalau Allah nak halang, Allah boleh halang. Sahabat, kalau nak dibakar dengan api, kalau Allah nak bagi sejuk, boleh sejuk. Tapi saat itu, mampu ke Allah menyejukkan api ni? Aku tidak setakwa Ibrahim. Mampu ke musuh dah duduk depan gua ni, tak boleh melihat aku? Tinggal berapa inci je ni, tak boleh nampak. Tapi Allah tutup hijab pandangan mata musuh, tak melihat akan Muhammad dan
Abu Bakar yang berlindung di dalam gua. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini berlaku dalam sirah sahih. So apa sangat kalau Allah nak mengulang cerita ini, walaupun kita bukannya Rasul yang layak mendapat mukjizat, kita bukan wali yang layak mendapat karamah, tapi layak kita diangkat sebagai kekasih Allah bila kita menjadi hamba yang benar-benar beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Sebab itu Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Tinggi ada bersama mereka. Mereka siapa? Abu Bakar yang sifatnya nak tiru sebiji akhlak Nabi SAW. Muhammad tak fikir lain dah, redha Allah, redha Allah, redha Allah. Kita jauh dengan sikap ni sahabat. Kita jauh, kita rasa macam engkau ambil hak aku, engkau cantas hak aku, aku kena rampas balik. Tak payah kata anaknya nak disembelih, anaknya diaibkan oleh orang lain. Orang tak like status anak dia dekat Facebook pun marah pula sahabat. Ustazah, saya sedih lah Ustazah. Anak saya buat status like dia 1 je. Kalau anak dia buat status like dia 100. Kenapa ai? Dah itu pun sedih. Pelik lah mak-mak zaman sekarang ni. Sehingga rasa aman, tenteram dan tenang pun datang menyelimuti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila Nabi sebut la tahzan innallaha ma'ana, apa kata kitab ni? Rasa aman, rasa tenteram dan tenang pun datang menyelimuti Abu Bakar radhiyallahu an. Sebab itu sahabat, setelah Ustazah bertadabbur akan ayat la tahzan innallaha ma'ana, kisah Abu Bakar bersembunyi dengan Rasulullah daripada dihunjam oleh musuh. Apa yang ada dalam hati saat kita sedih, saat kita kecewa, saat kita rasa dianiaya, cepat-cepat selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita pujuk hati kita sendiri. La tahzan innallaha ma'ana. Hei hati, jangan bersedih, Allah bersama kita. Tapi otak ni duk berjalan, Allah bersama aku ke? Kalau solat aku pun main-main tak khusyuk. Allah bersama aku ke? Kalau solat azan dari tadi dah aku tak cepat bersegera ke tempat solat. Allah bersama aku ke? Peluang-peluang ibadah ni banyak dalam stay at home ni, aku biarkan aja berlalu pergi. Allah bersama aku ke? Layak ke aku sentiasa muhasabah diri macam tu sahabat-sahabat? Mereka yang terpaku pada waktu mereka yang terbatas dan pada keadaan mereka yang mungkin sangat kelam, umumnya hanya akan merasakan kesusahan, kesengsaraan dan keputusasaan dalam hidup mereka. Jangan memandang hidup ini dengan penuh kelam, sahabat-sahabat. Sebab hidup ini perlu diteruskan. Walau apapun ujian dahsyat yang menimpa hidup kita, di hujungnya pasti ada sinar bila kita menyerahkan kepada Rabb yang menghantarkan ujian itu kepada kita. Kenapa disuruh inna lillah? Daripada Allah datangnya ujian tu. Wa inna ilaihi raji'un, kepada Allah jugalah kita kembalikan. Kita orang Melayu silap lama dah, dengar kematian je inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan musibah bertalu-talu datang dalam hidup kita ni, kita tak sanggup nak dengar. Cepat-cepat buka minda, lapangkan dada dengan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu kerana mereka hanya menatap dinding-dinding bilik dan pintu-pintu rumah mereka sahaja. Yang duk rasa kelam, aku rasa dah gelap dah masa depan. PKP ni tak berakhir lagi, tambah lagi. Rasa tak dan dah ni nak balik kampung, hujung tahun ni pun mungkin tidak. Kita yang mendoakan macam tu, kita tak sedar. Cubalah dalam pada kita tak nak positif COVID ni, positifkan minda. Tak apa ya Allah, walaupun angka mencanak naik macam ni, yang sembuh ni ramai rupanya. Tak apa ya Allah, kami bersyukur masih punya frontliners yang tak give up. Tak ada beramai-ramai mogok tepi-tepi jalan tak nak bekerja. Ya Allah, kuatkan mereka. Ya Allah, anugerahkan pemimpin-pemimpin kami petunjuk jalan macam mana nak meraihkan frontliners kami. Positif sangka-sangkaan tu sama ada di minda, di hati atau yang keluar di lisan. Sahabat, sebab dari situlah akan sirnanya satu keadaan yang kelam tadi akan berakhir. Ini yang disebabkan kalaulah kita hanya just stay at home ni memandang dinding, pandang apa yang ada, langsir pun dah setahun tak nak cuci, berhabuk biarlah. Kan bukan ada siapa nak datang, duk fikir orang datang nak tengok. Yang kita duduk dalam habuk ni tak berkemas rumah dan sebagainya, kita tak fikir pun sahabat-sahabat. Kerana down yang sangat-sangat.
Dia kata, bukan ada orang nak datang open house reunion kat rumah aku ni, buat apa nak cantik-cantikkan rumah? Pelik juga kita ni kan. Padahal mereka seharusnya bukan hanya memandang dinding. Kita kalau minta maaf kan, ada orang yang direzekikan rumahnya banglo 3 tingkat 18 bilik. Ada orang yang rumah bertingkat-tingkat tapi rumah dia kecil, hanya ada 2 bilik. Untung masih ada rumah, sahabat-sahabat. Kan ada orang keretanya wow besar. Ada orang duduk dalam kereta boleh sentuh dinding dengan tangan. Ustazah ingat lagi dulu Ustazah pakai kereta kancil, sahabat. Duk bawa anak-anak Darul Fawaz ni pergi sekolah hantar. Anak-anak orang kaya akan main naik kereta Ustazah. Pasal apa dinding kereta Ustazah ni dekat sangat dengan badan kita ni? Amboi bahasa, rasa nak cubit-cubit je mulut tu. Fahamlah maksud dia tu. Kereta mak ayah dia luahkan main. Kereta Ustazah badan dia dekat dengan dinding kereta tu, kan main. Cuba kau pandang luasnya di luar dinding kereta tu, di luar dinding rumah itu. Ini maksud kitab. Padahal mereka seharusnya menembuskan pandangan sampai ke belakang tabir dan berfikir lebih jauh tentang hal-hal yang berada di luar pagar rumahnya. Luaskan pandangan. Sebab tu Ustazah selalu sebut dalam Just Stay at Home, rumah yang sempit akan jadi luas dengan lapangnya hati kita menerima ujian Allah. Tapi rumah yang luas akan kelihatan sempit, sesak dada kita. Allah, kerana apa? Kerana kita tidak memandang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, dari itu janganlah anda merasa terhimpit sejengkal pun. Kerana setiap keadaan pasti berubah. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Ya Allah, saya ulang sahabat-sahabat. Sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Apa maksud ni? Dalam penantian ini, kita mudah nak bagi contoh sekarang. Dalam menanti pandemik ini berakhir, ada sabar tak? Hanya yang sabar pasti menang. Yang dah hilang sabar, anda takkan bertemu dengan kemenangan. Ini sebab ketika kitab ni ditulis, tak ada lagi ujian macam kita hari ni. Tapi bila Ustazah bacakan semula, Tuhan, tak susah nak mencari contoh dalam situasi sekarang ni. Betapapun hari demi hari akan terus berganti. Sahabat, yang dulu kita duk ingat pandemik ni, PKP ni 14 hari je. Lepas tu kita ingat 40 hari je. Sekarang dah berapa kali 40 hari dah, sahabat, dah tak terhitung dah. Dulu hari-hari Ustazah hitung, sekarang Ustazah tak larat nak hitung dah. Hanya berserah kepada Allah. Dulu setiap kali ada angka yang dipamerkan teruja, berapa ni? Yang mati berapa sekarang, dah langsung tak pandang dah. Kerana apa sahabat-sahabat? Yang penting aku dalam sabar. Tahun demi tahun akan selalu berganti. Ternyata dah masuk 2 tahun ni kita masih hidup. Kita masih punya rezeki. Kita tak mati kebuluran. Pandanglah yang itu dulu rahmatnya Allah. Walaupun dah ada dibuang kerja, walaupun dah ada sempit, tak boleh bermewah-mewah macam dulu. Semuanya akan berakhir, sahabat. Malam demi malam pun datang silih berganti. Pernah tak kita hidup? Rasanya dah 24 jam siang ni. Kenapa tak malam-malam lagi? Tak pernah kan? Dalam pada kita derita di siang hari, macam mana kita tak boleh tidur pun akhirnya kita terlelap juga dalam keletihan memikirkan masalah kita. Tetap berpusing siang dan malam, bersilih ganti, sahabat. Yang kita rasa sesaknya dada aku di siang hari, malam tidur berdengkur juga. Kan sahabat-sahabat? Ada orang sedap tidur. Perut lapar bangkit juga, kan sahabat? Tak adanya orang tidur selama-lamanya kecuali mati. Jadi yang gaib akan tetap tersembunyi. Dan Sang Maha Bijaksana tetap pada keadaan dan segala sifatnya. Sifat-sifat Allah. Kenali dengan nama-namanya yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Tawwab, Maha Ghaffar. Allah. Baiknya Allah. Dan Allah mungkin akan menciptakan sesuatu yang baru setelah itu semua. Allah sedang dalam perancangannya yang penuh cinta untuk kita, sahabat-sahabat. Percayalah. Kenapa hari ni mak ayah pukul kita kalau tak solat? Allah nak selamatkan kita, ibu ayah nak selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Tengok filem Anakku Sazali.
Kenapa dia bagi, percaya. Wah, akhirnya anakku Ustazah diletak kaki atas sofa kan. Kalau 10 tahun dulu bapa macam tu. Dah jadi pelakon pula dah Ustazah Zai. Sahabat-sahabat, maknanya kita beri sakit, beri hentakan dulu untuk kuat selepasnya sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Mana tadi? Dan Allah mungkin akan menciptakan sesuatu yang baru setelah itu semua. Percayalah, pandemik ini akan berakhir dengan hikmah. Bagaimana kita menangisi meratapi kematian orang tersayang. Seorang-seorang daripada keluarga ada yang positif COVID. Saya tak tahan tengok semua ni Ustazah. Ramainya yang mengadu pada Ustazah. Ibunya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia. Kita dengar pun kita sakit, apatah lagi mereka. So, supaya jiwa mereka tidak terus terhimpit, jom sahabat-sahabat nasihat mereka dengan pengisian daripada la tahzan. Tetapi sesungguhnya setelah kesulitan itu, tetap akan muncul kemudahan. Inilah tajuk daripada bab yang ke-11. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Tolong yakini. Apa tips Ustazah Zai tadi? Bila rasa sedih, rasa tak kuat, selain inna lillah wa inna ilaihi raji'un, selain melafazkan hauqala, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sebut banyak-banyak kali, berulang kali, aku lemah ya Allah, Engkau yang maha kuat, kuatkan aku menempuh ujian ini ya Allah. Tak kuat lagi Ustazah, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Apa lagi nak sebut, inna ma'al usri yusra, aku sedang sulit ni ya Allah, Engkau sedang merancang kemudahan untuk aku, maka anugerahkan aku kemudahan. Yang sulit hari ini penghujungnya adalah kemudahan, syaratnya kita redha dan sabar dengan apa yang Allah beri pada kita. Boleh ya sahabat-sahabat? InsyaAllah hari ini walaupun tak ramai yang terlepas live, tak ramai yang dapat live terlepas, boleh ulang siar. Ustazah minta maaf dalam kesibukan Ustazah tetap nak istiqamah setiap hari. Tapi Ustazah tak berani janji setiap pukul 2, setiap pukul 11. Kalau Ustazah janji sahabat-sahabat, nantinya Ustazah memungkiri kerana Ustazah menyusun jadual-jadual yang lain juga. So ada je peluang masa Ustazah akan selitkan, sebab kuliah la tahzan ni takkan sampai 1 jam. Panjang-panjang pun setengah jam. Semalam dekat 40 minit juga. Itu sebab Ustazah dah tukar daripada nama kulim, terus tukar kepada la tahzan. Kalau kulim dulu kuliah 5 minit, ini dah tak 5 minit dah darab berapa kali ganda 5 minit dah. Sebab kitab ni syok sangat sahabat, sangat memujuk hati kita. Jadi yang belum mendapatkan kitab, tapi Ustazah bukan nak suruh beli simpan dalam almari, bukan. Yang niat nak istiqamah untuk menekuni kitab ini menjadi pemujuk penasihat hati kita sendiri, tolong dapatkan dengan hari-hari. Kalau tak dapat live, ulang siar daripada page Ustazah Muzayyanah. Tapi kalau anda rasa saya kalau beli ni Ustazah memang duduk dalam almari je lah, tak payah beli. Kita bukan menjual kitab untuk dasar keuntungan. Kita nak menjual kitab sahabat untuk datang dalam hati ni ilmu pengetahuan, rasakan kelazatan seperti mana dipujuk-pujuk oleh Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah mati, sentiasa hidup di dalam jiwa orang yang beriman. Ampun maaf zahir batin. Terima kasih banyak-banyak. Salam kepada seluruh ahli keluarga. La tahzan, innallaha ma'ana. Ukhwah fillah daripada Ustazah Zai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.